Look at me go. Yo, apa khabar semua? Salam sejahtera. Selamat datang ke Berbulu dengan Ben. Edisi penuh semangat pada hari ini. Tengok, aku pakai colour kuning. Macam aku cakap lah, kalau engkau tak boleh nak menyokong Harimau Melaya ketika mereka di bawah, anda tidak layak untuk menyokong Harimau Melaya ketika mereka senang. Kan? Tak apa. Cerita Harimau Melaya sebenarnya aku nak bagi tahu korang adalah pada segmen yang kedua, bukan sekarang. Kita nak giveaway terlalu awal kan. Tapi aku nak perkenalkan dulu siapa tetamu aku pada hari ini. Nama yang tidak asing lagi, credibility pun ada. Member dah ada lesen C, member adalah coach Galacticos Academy, siap. Anak aku kemungkinan besar akan join. Dia punya soccer school lah orang kata, yang aku maksudkan dah sekian lama tak muncul. Mat Kening aka coach aka Apek aka Amirul. Banyak gelaran untuk aku hari ni. Apa khabar dia? Baik Wen. Nampak busy. Sibuk Wen. Tak cukup tidur sekarang ni. Tengah malam nak layan bola lagi. Steady lah. Tapi demi Harimau Melaya, kalah menang, kita tetap dan kau jaga. antara yang paling layak nak sembang pasal topik ini sebab kau adalah seorang coach dan seorang pakar statistik yang aku bawa setelah sekian lama. Memang aku dah rancang benda ni, korang je lalai. Aku dah rancang dah korang berdua sebagai pairing pada hari ini. Chun Hang, pakar statistik Astro Arena, dan aku rasa kau kena jawab banyak soalan ni sebab bila aku buka topik ni dekat Instagram aku, orang siap petik nama kau in bold, bro. Are you ready? Ready. Semua ready. Okey, tapi sebelum tu kita akan sembang pasal Liverpool kejap lagi. Sebelum tu aku nak ingatkan korang platform-platform di mana korang boleh mendengar dan juga menyaksikan Berbulu dengan Ben versi penuh. Dan isu versi penuh ni dah lama dibangkitkan kepada aku. Ramai yang tanya macam mana nak tengok BDB secara penuh, BBB Bola Itu Live dan sebagainya. Semuanya sekarang di platform-platform yang tertera di bawah. Kita berada di Shock Podcast, kita berada di Apple Podcast, kita berada di Spotify, dan untuk menyaksikan ulangan secara penuhnya juga, kalau anda mempunyai akaun Astro, anda boleh menyaksikannya di Astro Go, di telefon pintar, di mobile, di iPad dan sebagainya. Okey, so jangan lupa untuk menyaksikan ulangan BDB dalam saingan siaran Astro Go ataupun di platform podcast yang tersedia ada seperti Apple Podcast, Shock Podcast dan juga Spotify. Okey. Macam aku cakap tadi, topik Harimau Melaya akan menjadi tumpuan dalam segmen yang kedua sebab kita nak biar kosong. Banyak yang kita nak bincangkan, kita nak buka juga talian untuk korang. Ada nombor tertera yang kita akan highlight dekat bawah ni. Korang dah nampak dah, hubungi 0389578463. Aku ulang, 0389578463 untuk berborak tentang apa jua topik yang kita sembang pada ini dan juga khususnya topik Harimau Melaya pada segmen yang kedua. Kira-kira dalam 15-16 minit daripada sekarang lah. Kita mau lengahkan masa. Kita nak start terus dengan topik berkaitan Bournemouth 0, Liverpool 4. Bukan game itu semata-mata, Mak Kening. Tetapi bila kau tengok satu tim yang tengah perform, Bournemouth baru-baru ni, dari segi results diorang di bawah Andoni Raiola, dan bagaimana Liverpool bertandang ke sana, satu venue yang agak sukar untuk beraksi, tight pitch dan sebagainya, begitu mudah untuk mereka menjaringkan 4 gol. Tetapi sebelum itu, jom kita tengok dulu. Hello from Jim Proudfoot and Matt Holland for Bournemouth against Liverpool in week 21 of the Premier League campaign. Might break their way here. It does for Darwin Núñez. Jota. The Reds scythe through Bournemouth again. This is ball in too high for Gravenberch. Jota missing his kick. Didn't miss the second one. And that is 3. Gomez. And it's in for 4. Darwin Núñez had the double as well. But that is that. Injuries, absences and inclement conditions. No Mo Salah today. But the forward 3 scoring 4 between them. This will feel like a big win. Alright,
Alright, Mak Kening, sebelum kita masuk dengan lebih detail pada setiap pemain dari segi statistik mereka, bukan sahaja dalam game ni tapi dalam season setakat ni untuk Liverpool, adakah kau benar-benar merasakan, bukan sahaja dari perspektif seorang fan Liverpool, tapi dari perspektif seorang coach dan sebagainya, bahawa Liverpool adalah benar-benar title contenders pada ketika ini? Untuk bercerita pasal title contender ni, kita kena tengok untuk bulan Februari ni pun pada aku. Sebabnya, kalau kita tengok next 3 games, Liverpool akan main 1 game away, which is menentang Arsenal. 2 lagi akan menentang Chelsea dan juga Burnley. Okey. Tapi jangan lupa, daripada selang 3 match ni, akan ada additional 2 games lagi. Menentang pasukan 1 game EFL dan juga FA Cup satu lagi. So, kelima-lima perlawanan ni dalam tempoh masa 17 hari. Jadual padat lah pendek cerita. Jadual yang sangat-sangat padat, tough period lah. Dalam tempoh 3,5 hari 1 game, 3,5 hari 1 game. Kalau nak cerita tentang title contender, ini adalah period yang Liverpool tak boleh drop point. Kau kena buktikan lah. Tiga perlawanan ni tak boleh drop sebarang point. Ya, dan untuk tambah lagi, musim ni kita sebenarnya boleh nampak actually mereka telah kembalikan momentum ataupun rentak sebenar yang dicari-carilah pada musim lepas. Dan biasanya akan guna perkataan 3C. Chaos, control, comeback. Okay. Chaos, Darwin Núñez. Maksudnya chaos, Darwin Núñez, dia punya front line yang sangat-sangat chaotic ketika menyerang. Boleh press, boleh menekan secara agresif dan juga boleh score. Control dengan McTen dulu. McAllister. Ada Szoboszlai dengan kebangkitan Curtis Jones di bahagian tengah yang betul-betul control midfield dan juga ada Harvey Elliott. Dan technical skills yang ada pada mereka bagi saya memberikan control, composure yang begitu baiklah kepada mereka dan juga comeback. Sebenarnya musim ini sudah berkali-kali mereka dapat bangkit balik daripada losing position. Dan ini adalah satu benda yang sangat-sangat baik, but at the same time worrying sebab kalau kau perasan mereka hanya bangkit. Dia concede awal. Dalam second half. Mereka akan bangkit pada second half. Ada satu stat yang mengatakan yang mereka lebih banyak menjaringkan gol dalam separuh masa kedua. Ya, dan satu stat lagi yang saya sempat cari, dalam the last 15 minit mereka telah menjaringkan 19 gol. Wow. Itu hampir setengah total. Exactly, ranking pertama dalam Liga Perdana English. Dan itu sedikit sebenarnya gambarkan mentality yang selalu nak menyerang Liverpool. Betul. Mentality yang Klopp dah bina lah pendek cerita over the years. Kita nak tengok dulu dari segi jadual perlawanan yang kau sebutkan tadi. Mungkin kita boleh up sikit jadual Liverpool. Memang padat dan lagi-lagi bila kau kehilangan begitu ramai sekali pemain. Kau tengok sendirilah. Arsenal, Chelsea, Brentford bukan ayam dengan kembalinya Ivan Toney. Luton Town bukan tim ayam pada awal musim yang semua boleh jinakkan dengan begitu mudah. Sekarang ni mereka benar-benar satu threat. Burnley of course mungkin dengan style terbuka Von Song Company adalah satu advantage untuk Liverpool. Tapi bila kau petik balik player yang tak ada Mo Salah, Robo, Trent, Endo, Tsimikas, Matip, Thiago tu mungkin kau boleh kata dia tak efek sangat season ni lagi. Szoboszlai pun masih tak ada dalam game terakhir. So kehilangan yang agak besar sebenarnya. Ramai player-player 8-9 player yang tak ada Mak Kening. Dan lagi-lagi jadual padat. Kan? Bagaimana kau melihat cara diorang menang tu ibarat satu statement sebab kau buang satu budak akademi, Conor Bradley boleh masuk, Bobby Clark boleh masuk. Ya, bila kita tengok balik line up Liverpool waktu menentang Bournemouth kan, kita tengok bench Liverpool saja ada lebih kurang 4-5 orang player under 21. Ada Kate Gordon, Owen Beck ada dekat situ, ada juga Jarred Quansah. Jarred Quansah start lawan Arsenal, bro. Ya. That's why bila kita bandingkan pula dengan player yang tak ada sekarang ni, contoh macam Robo, player yang gantikan dia Tsimikas pun dah tak ada sekarang ni. Tiba-tiba ada pula susuk yang sering kali kaca sebelum ni macam Joe Gomez boleh slot in dekat left back. Yalah, kita tahu dia boleh beraksi dekat mana-mana position dekat bahagian belakang tu. Tapi secara konsisten sekarang ni kita nampak Joe Gomez antara stand up performance untuk Liverpool. Betul. Right back, left back. Dan satu benda yang aku nak sentuh Chun Hang is that centre back pairing Chun Hang. Centre back pairing. Gandingan Van Dijk dan Konate dalam game Bournemouth saja, Van Dijk melakukan 5 hadangan, Konate menang 8 daripada 10 perebutan di udara dan 4 daripada 5 perebutan biasa. So ini menunjukkan satu dominasi yang baru yang ditunjukkan oleh this pairing yang last season orang selalu cerita pasal Saliba dengan Gabriel. Musim ni sekarang ni apa yang aku nampak bukan saja dari segi clean sheet tetapi dari segi kekebalan Van Dijk dengan Konate.
Ya, dan no Matip, no problem. Dan kita boleh nampak di sini, Van Dijk berjaya lakukan 5 hadangan. Itu adalah satu statistik yang agak baik. Tetapi saya nak tekankan Konate, dia punya statistik 8 out of 10 perebutan di udara. Untuk mencari seorang centre back yang begitu fizikal adalah sebuah benda yang sangat kritikal dalam bola sepak. Dan Konate adalah antara pemain pertahanan yang paling fizikal di Liga Perdana Inggeris. Dan pada masa yang sama dia juga improve dari segi ball playing, di mana kita boleh nampaklah dalam game against Bournemouth di mana dia banyak carry bola, banyak progress bola, banyak bola yang betul-betul memecahkan garisan pertahanan Bournemouth. Dan bagi saya itu adalah satu strong pairing lebih stabil daripada Saliba dan Gabriel pada ketiga ni. Tak lupa juga bebanan diletakkan kepada Konate. Bila trend main, trend naik, dia kena cover right back position tu dah banyak kali kita tengok dalam game-game sebelum ni kan. Tapi someone yang aku nak sentuh Mak Kening adalah bila aku petik statistik ni yang of course aku nak Chun Hang react juga, tapi aku tanya kau dulu. McTan ataupun McAllister dalam game dalam lawan Bournemouth 87% ketepatan hantaran, 11 hantaran ke dalam final third, 9 tackles, menang possession 15 kali dan menang perebutan 14 kali, 4 chances created. Bagi aku bila aku tengok stats macam ni, selalunya aku anggap ini adalah satu masterclass daripada McAllister, dan Klopp sendiri mengakui benda tu. Kita tahu McAllister dekat Brighton season sebelum-sebelum ni dia merupakan creator dekat bahagian depan, and dia bukanlah seorang player yang purely as a number 6. Cuma kebolehan yang ada pada dia ni, bagi aku ni adalah one of the best game lah yang dia pernah beraksi untuk Liverpool. Betul. And kalau kita tengok kemampuan McAllister ni dekat Argentina pun, dia ada backup dekat bahagian belakang yang mana dia boleh create chances dekat bahagian depan. Betul. Itu yang bila dia sit deep dalam perlawanan-perlawanan macam ni, memang sangat-sangat fungsional untuk Liverpool. Nak kata dia kata dia seorang pemain yang improve adalah satu benda yang benar, sebab dia banyak improve bagi saya buat seorang defensive midfielder. Baru-baru dia datang, bagi saya dia tidak memiliki physical quality untuk menjadi seorang defensive midfielder buat Liverpool, tetapi dengan performance prestasi yang kita boleh nampak against Bournemouth tu yang sangat-sangat meyakinkan, bagi saya ini adalah satu titik perubahan kepada dia lah. Sebab dia sebenarnya seorang player yang suka melakukan progressive passes ke hadapan. Mungkin kehadiran Endo waktu injury McAllister ni mempengaruhi sikit permainan dia. Betul. Sebab bila dia tengok Endo bermain dengan hantaran-hantaran yang lebih mudah, lebih selamat, mungkin dia boleh campurkan sikit dengan kelebihan yang dia ada untuk hantaran ke hadapan. Itu sebenarnya yang nampak kelebihan dekat McAllister. Kenapa aku highlight McAllister ni? Sebab ini adalah permulaan dia. Sebab sebelum ni mungkin kita tak nampak performance macam ni daripada McAllister. Dia ambil masa untuk settle down dalam tim Liverpool, dalam trio midfield Liverpool tu kan, yang sentiasa diperkatakan sebelum ni dengan adanya Fabinho, sebelum ni dengan Hendo dan sebagainya. They have to find the replacement lah kan. Dan sekarang ni kau dah nampak dah peranan watak tu boleh diisi dengan adanya Wataru Endo dan juga of course Alexis McAllister. Tapi satu pemain lah guys yang menghairankan aku pada musim ini, kerana benda ni bukan benda baru. Sebenarnya the last 2 seasons kita dah nampak bab underperforming XG adalah yang paling tinggi adalah Darwin Núñez dalam season-season sebelum ni. Season ni mungkin dia ada lawan dia, Nicholas Jackson ada kan, ada a few lah kan. Tapi kalau kau tengok Darwin Núñez punya musim ni saja, dalam berapa game je, 20 game, 21 game, 19 big chances miss musim ni saja. Offside 17 kali geng. Namun dia tetap skor 7 gol dalam EPL, total 10 gol 10 assist dalam 31 penampilan, mengatakan pada aku there is something right yang Klopp tengah buat dengan dia sekarang ni. Tapi Ben, biarpun menjadikan 7 gol dalam EPL, XG dia masih underperform sebanyak 2 gol. Wow. Jadi sepatutnya boleh menjaring at least 9. Okay, kalau kasih chance kepada Haaland, I think very easily 15 gol dia boleh jaringkan. Tetapi Núñez ni dia kurang konsisten di depan gol. Itu hakikatnya. Betul. Dia kurang konsisten. Dan tapi kalau kau tengok game ni Chun Hang, kau takkan rasa yang dia, kalau contoh kau tak tahu apa-apa pasal Núñez, fakta Núñez sebelum ni, kau tengok game ni je, second goal dia one touch. Sebab Darwin Núñez only score worldie. Itulah okay, fair. Itu point dia. Sebab antara kelemahan Núñez ni, kalau kau perasan daripada season sebelum ni pun, sejak sampai kat Liverpool, kelemahan dia adalah bila one versus one dengan goalkeeper. Betul. Kalau chances yang dia ambil awal, dia tap in lebih awal, itu chances untuk dia score tu lebih tinggi sebenarnya. Maksud kau kalau kau bagi dia masa untuk berfikir, selalunya dia akan miss chance tu lah. Voting lah. Okay. Kita tengok macam lawan Newcastle kan, dia tak ada masa yang banyak, dia tahu tim dia sedang tertekan sekarang ni, dia kena ambil early shot,
and benda tu menjadi. Okey. Masuk. Tapi Ben, kalau bagi saya, kalau nak pilih seorang pemain Liverpool untuk menjadi penyerang utama pasukan saya akan pilih Diogo Jota. Sebab Diogo Jota adalah antara penyerang ataupun penyudah terbaik di Liga Perdana English. Betul. Dan bagi saya, ini saya hanya kongsikan stat. 11 shot on target, dia berjaya menjaringkan 7 gol dalam EPL pada musim ini. Gila. Even dalam fantasy kan Chun Hang. Dia tak silap aku minit permainan dia setengah daripada Bukayo Saka. Sepanjang musim. Tapi points dia tak jauh daripada Bukayo Saka. Dan itu menggambarkan seorang penyudah yang cukup klinikal dan orang kata knows where the goal is. Tahu di mana gawang gol di mana dan tidak mengambil masa lama untuk melakukan tindakan di atas di dalam kotak penalti. Dan kalau kata aku boleh tambah sikit pasal Jota ni kan, 3 gol, 3 assist dalam 3 penampilan terakhir untuk Liverpool, itu stats yang cukup wow kan. Tambah pula sekarang ni AFCON. Kalau kita imbas balik AFCON yang lepas, dia juga adalah watak utama yang menyelamatkan Liverpool waktu Salah tak ada. Lawan Arsenal dia skor 2 gol home and away. Total 5 gol tak silap aku. Waktu ketiadaan Salah dia adalah stand up performer. So aku setuju dengan Chun Hang. Kalau kata ada seorang player yang cukup penting untuk Liverpool sekarang ni, bukan Darwin Núñez. Diogo Jota. Sebab kalau ikutkan dia adalah creator untuk gol pertama pun. Dan walaupun dia miss hit untuk second goal dia, kita nampak bagaimana dia, kalau kau bagi dia sesaat dalam kotak penalti sekalipun, dia akan menghukum barisan mana-mana barisan pertahanan. Tapi lebih menarik adalah satu tagline yang diberikan ataupun nama yang diberikan kepada Jota ni adalah The Salah Replacement Specialist. Dan Klopp baru puji dia sebagai seorang pemain yang sangat-sangat bijak, memiliki footballing IQ yang sangat tinggi. Dan itu benda yang sangat luar biasa. Cuma sayang dia always injured lah. Always injured dan kadang-kadang tak dapat rentak tu. Betul. Sebab susah nak jatuhkan Salah dalam starting 11. Kita tanya Azril, fan Liverpool yang menunggu di talian. Azril. Oh, Azril. Ya, saya. Azril, kau fan Diogo Jota tak? Fan Liverpool mesti fan Diogo Jota. Okey, aku nak tahu pendapat kau sendiri. Adakah kau rasa dia cukup bagus? Sebab sekarang ni kita tahu Salah pun hamstring injury, kemungkinan besar sebulan dia akan miss, 3 ke 4 minggu dilaporkan, lebih serius daripada yang dijangkakan. Kau rasa Diogo Jota boleh mengisi kekosongan itu? Ya, sebenarnya bila Salah tak ada, dia lebih kepada team effort sebenarnya. Tapi dari segi technical and ability Jota tu, dia bolehlah carry attacking Liverpool macam dia Salah carry. Tapi Jota ni pun satu juga, dia pun kaca juga sebenarnya. Harap dia boleh tahan dia punya kaki dia tu. Betul. Tapi kalau aku tanya kau daripada front 5 kau lah kira, sebab memang front 3 sepatutnya. Tapi yelah, bila kau kira Salah, Jota, Gakpo, Núñez dan seorang lagi siapa? Luis Diaz. 5 option ni, kalau aku tanya kau siapa benar-benar front 3 Liverpool, di mata kau siapa? Salah confirm. Jota dengan Luis Diaz. Okey. Salah, Jota, Luis Diaz. Sebab ni tak ada tempat untuk Darwin Núñez dalam kesebelasan utama kau Itulah dia macam dia telan mati mak, dia luar mati bapak. Macam nak ubah keputusan ni. Itulah bezanya bila tim kau penuh dengan option. Kan? Okey, terima kasih Azril. Jangan serik layan BDB dan jangan serik call kita orang bagi pendapat kau, kerana berbulu dengan Ben adalah untuk fans bagi pendapat. Macam kita pun fans juga kan. Guys, masa tidak mengizinkan, kita kena tutup segmen ni terlebih dahulu sebab segmen yang menanti selepas ini adalah segmen panas. Yang bila dah ada coach dengan pakar statistik kat studio ni, aku kena gunakan sebaik mungkin untuk segmen Harimau Melaya. Malaysia sudah pastinya akan cuba sedaya upaya untuk jadi yang terbaik di sini. Arif bersorangan tapi memilih untuk mencuba sendiri. Tetapi perhatikan larian ini membelah pertahanan daripada Musa Al-Tamari. Dan Malaysia sudah pun terkeluar dari radar dalam perlawanan ini. Pasukan yang mahu mencari pengubat duka, yang mahu untuk meneruskan harapan dan juga misi. Tidak ada pemain berjesi serba kuning agak malang. Beyond goals dengan percubaan yang tinggi. Walaupun tidak ada tekanan,
kepada Paulo Josue. Masih lagi Paulo Josue terlepas. Dan tindakan susulan Arif Aiman. Di mana? Inilah yang perlu dielakkan, tetapi ianya tetap berlaku. Dia lagi pedih bila kau tengok berkali-kali benda yang sama. Mengharapkan result yang berbeza tapi benda yang sama berlaku. Especially try Arif Aiman, Dion Cools. Itu antara peluang-peluang terbaik dalam first half tu. Dan juga aku melihat peluang Paulo Josue apabila cross yang dilakukan, hantaran pendek dilakukan daripada Faisal Halim tu sebenarnya kalau dia melakukan sentuhan kali pertama tu mungkin kita tak tahu ke mana hala tuju. Mungkin kita dah meraihkan satu mata atau mungkin kita dah meraihkan tiga mata. Kita tak tahu kan. Sebelum tu aku nak ingatkan korang bahawa kalau kau nak call Sembang, nak menyertai perbualan kehangatan Sembang tentang Harimau Melaya ni, nombor dah tertera kat bawah. 038963 call sekarang. Okay? Kita akan ketengahkan pendapat korang. Bukan itu saja, dekat IG pun aku ada buat story pagi tadi dan banyak komen-komen dekat sana soalan kepada Chun Hang dan juga Mak Kening. Start simple dulu. Di mana kesilapan kita, kalau ada kesilapan di mata kau, ataupun adakah ini sesuatu yang kau dah jangkakan sebagai seorang coach sendiri, Mak Kening? Kena menghela nafas panjang pun kalau nak cakap pasal kesilapan ni. Sebabnya, as a fans yang hadir ketiga-tiga perlawanan kelayakan Piala Asia 2 tahun lepas, aku cukup kecewa sebenarnya dengan result yang kita dapat. Bukan aku expect kita menang, ataupun aku expect kita bawa balik sebarang mata. Aku tak harapkan semua tu. Tapi, at the first place, player-player yang dipilih tu pun ada yang kita tak bersetuju. Memang sedap sekarang ni kita nak berkata-kata. Kan? Nak bangkang pemilihan player, nak cakap. Kau percaya cakap aku, bila result macam ni, result tak cantik, confirm akan keluar cerita-cerita tangan gaib, cerita-cerita, player yang main kelayakan saja layak main untuk tournament sebenar, confirm akan keluar dekat media sosial. Dah keluar dah pun. Tapi sekarang ni, kita berpijak di bumi yang nyata lah, Ben. Aku tanya kau, siapa kita untuk harapkan sesuatu dalam tournament yang tertinggi Asia, negara kita beraksi, kali pertama selepas 40 tahun. So, aku cuba untuk jadi realistik, tapi dalam masa yang sama, aku tetap dengan pendirian aku tak bersetuju dengan beberapa pemilihan pemain. Itu sebenarnya masalah bagi aku. Okey, siapa kita hold dulu? Chun Hang. Macam dia kata, penantian berapa tahun, 41 tahun. Lepas tu kalau dikira last kita layak pun based on kita sebagai host 2007. Dan aku tak sangka Chun Hang, that the last goal yang aku nampak daripada Indra Putra Mahyudin pada 2007 itu adalah mungkin kemungkinan besar gol terakhir aku nampak kat Piala Asia, kena tunggu lagi 4 tahun. Sebab aku jangkakan tak mustahil lah kalau Malaysia tak skor langsung dalam kempen pada kali ini. Dan sekarang ni kita berdepan kemungkinan besar yang kita akan pulang bukan saja dengan tangan kosong, tak ada point, tapi juga tak ada gol. Secara jujurnya, Ben, bukan saya nak letak harapan tinggi, tetapi saya tidak menjangka prestasi seteruk ini. Okey. Kau memang ada something wrong lah. Ada something wrong lah. Sebab saya setuju dengan Amirul, dengan Mak Kening, di mana ada beberapa keputusan yang saya sebenarnya tidak setuju. Terutamanya dari segi taktikal. Okey, kita buka sekarang. Silakan. So, kita sudah maklum sepanjang persiapan Piala Asia ni, Malaysia banyak bermain dalam back 4. So, back 4 dan itu sebenarnya taktik kegemaran King Abang lah. Tapi dalam World Cup qualifier dan juga kedua-dua perlawanan ini, kita nampak mereka bertukar formasi back 3. Dan sebenarnya tak salah pun, sebab melihat kepada kedudukan pemain ataupun pasukan lawan, mereka berada dalam ranking yang lebih tinggi. Jadi make sense lah kalau kita nak bertahan dengan 5 pemain ataupun 3 pemain. Cumanya nak bertahan dengan back 3, back 5, tak bolehlah guna high line, high pressing. Betul. Sebab yang tu beza sangat. Sebab maksudnya kalau kita membuat ataupun melakukan high pressing, maksudnya mereka akan tampah seorang pemain di bahagian atas. Di bahagian depan dan maknanya gamble lah dekat bawah tu. Dan begitu mudahnya seorang pemain pivot ataupun seorang pemain midfield ditarik keluar daripada posisi asalnya untuk join sekali dia punya pressing scheme, pressing attack semua, dan tinggalkan seorang pemain pivot untuk kawalkan midfield zone tengah itu. Okey, itu dari segi taktikal. Dari segi players, Mak Kening, yang kau nak petik tadi. Aku kaitkan sikit dengan taktikal yang Chun Hang cakap tadi. Betul sebenarnya bila kita play front foot
pressing kan, kita sebenarnya memerlukan at least, memang memerlukan 2 orang player dekat bahagian tengah yang akan bekerja keras, yang akan player yang mobile lah, senang cerita. Dia boleh pergi, dia boleh balik. Bukan one way ticket saja. Kira macam box to box player. Yes, kita perlukan 2 orang. Kita pernah tengok macam mana Datuk Ong pernah gunakan Nur Azam Aziz dan juga Syami Kuti dulu. Kalau kata kita main dalam sistem 3-4-3 sekarang ni, kita pergi terlalu ramai dekat depan, kita tinggal space yang besar dekat belakang. Betul. So, apa sebenarnya yang kita nak buat? Adakah kita memang nak main front foot pressing ataupun kita nak sit deep dengan taktikal kita ni? Ni berdasarkan dua-dua game ke? Game lawan Jordan saja atau game lawan Bahrain saja? Game lawan Jordan memang nampak ketara, terutamanya dengan pemilihan right wing back letak Arif Haiman tu memang sangat-sangat pelik lah bagi aku. Walaupun dan dia pernah main sama, Faisal main dengan Arif. Ya. Side yang sama. Aku ada dengar satu explanation daripada Faisal Halim. Dia kata memang itu adalah arahan taktikal daripada Coach Kim. Katanya dia nak player yang laju dekat bahagian kanan, which is dia dan juga Arif. Player yang tinggi dekat bahagian kiri, Corbin dengan Romel. Tapi benda tu tak pernah kita nampak dalam perlawanan-perlawanan sebelum ni. Ditambahkan pula bila lawan Bahrain ni, Syamil Kuti dikeluarkan, digantikan dengan Nacho Insa. Itu sebenarnya bagi aku makes no sense lah. Okey, kita tengok dulu dari segi statistik pemain-pemain tengah yang sempat kita kutip lah dalam 2 perlawanan yang sudah pun kita harungi dalam saingan Piala Asia ni. Stuart Wilkin of course is the stand-up performer lah. Okay. Dia memang tak dinafikan lah. Even dalam first game pun stat dia macam dia main dalam tim yang menang. Afiq Fazail sedikit menghampakan dalam game yang pertama. Syamil Kuti antara 45 minutes yang mengejutkan aku untuk player yang tak main dekat peringkat kelab, yang tak main untuk pasukan kebangsaan dah berapa lama. Nacho Insa, inilah persoalan yang ditanyakan oleh ramai di luar sana. Korang sendiri boleh tengok numbers kat situ. Dari segi passes antara yang terendah mungkin sebab dia main cuma 44 minit. Tapi kau bandingkan dia dengan Syamil, ada perbezaan yang sangat ketara dekat situ dari segi output kedua-dua pemain ini. Tapi bila aku tengok dekat SofaScore, dua-dua ni berikan rating 6.4. Chun Hang ada educate aku tadi tentang tak semuanya boleh dilihat statistik dengan mata kasar. Kau kena gunakan eye test. Chun Hang, eye test maksud anda dari segi perbezaan Syamil dan Nacho dalam 45 minit first dan second half? Dia macam ni lah. Syamil Kuti kita tahu dia memang memiliki faktor aggression dan physicality. Dan kita banyak nampak dia turun bawah, rajin naik atas dan banyak support serangan melalui transisi Malaysia. Tetapi itu bukan kelebihan Nato Insa. Betul. Kita sedia maklum dan tak dinafikanlah dia semakin berusia, 37 tahun, tidak lagi orang kata memiliki kelincahan ataupun kepantasan seperti Syamil Kuti yang 10 years his senior, 9 years his senior. Dan saya rasa Syamil Kuti ni sangat-sangat penting buat plan Malaysia untuk menang bola kedua. Betul. Especially menentang pemain-pemain Bahrain yang memiliki faktor fizikal. Dan itu bagi saya dalam second half boleh nampak perbezaan yang sangat-sangat ketara. Bukan kita nak persoalkan kemampuan Kim Panggon. Kita tahu dia memang mampu. Rekod kemenangan dia sebelum masuk kejohanan pun dah 70%. Tapi beberapa keputusan yang janggal yang kita kena tanya jugalah kenapa. Dan mungkin kita ada seorang caller ni, Syarul yang berasal daripada Petaling Jaya yang mungkin boleh bagi pendapat dia. Setahu aku, Hello. Syarul? Ya, saya. Setahu aku, Syarul, Syamil Kuti Abah dikeluarkan disebabkan faktor dia sudah pun dilayangkan 1 kad kuning dalam first half tu kan, lawan dengan Bahrain. Betul. Tapi aku terkejut kenapa dia dikeluarkan dan cuma tidak diberikan pesanan untuk bermain lebih selamat dalam babak kedua kerana kita sedar kita kehilangan satu watak yang sangat penting dekat bahagian tengah seperti yang kita highlight tadi. Bahagian tengah sangat-sangat penting kan. Di mata engkau, kenapa tidak Brandon, kenapa tidak Afiq, kenapa Nacho? Itu yang dipikirkan jugalah sebab sebenarnya hari itu untuk dia keluar second half tu terlalu awal. At least minit 65-70 tu okey lagi lah kot. Ya, sebab dia setuju. pernah sedap first half. And even kalau nak replace Syamil pun sebenarnya saya tunggu Brandon. Brandon yang consider macam selalu buat kerja kotor atas padang kan. Dia yang sangat agresif. So bila dia tak masuk and until now kita tak tengok dia main tu, macam kita rindulah dia punya work rate atas padang tu. Betul. Satu lagi nak tanya kau. Sorry. Sebelum kau sambung pasal tadi tu, satu lagi nak tanya kau. Kau tak rasa ke macam Darren Lock seolah-olah dilupakan? Sebab first game, dia cuma main 45 minit. Itu pun dia keluar sebab pertukaran sistem tau. Membawa masuk Syarul Saad sebagai third centre back. Second game, langsung nak kata dipulaukan mungkin terlalu kasar.
Tapi kenapa dia tak digunakan? Sedangkan profil dia sebagai player yang boleh hold up play, buat shadow marking, Moses Atede. Betul. Kan? Kalau ikutkan bila Romel masuk tu agak kecewa bila sebenarnya bola udara pun dia tak boleh menang. So kita mengharapkan dia menang bola-bola atas. Tapi kalau kita tengok game dia memang dia tak menang any area duel punya bola. Kalau tengok dari segi world rate, kalau compare dengan Darren, saya prefer Darren lagi lah sebab dia ada satu, dia level-level Brandon kan lah. Yang bagi atas badan kau kejar lah sampai habis. Betul. Aku setuju 100%. Kita bukan orang yang ada world rate lah. Betul. Apa yang kau nak tambah tadi, Syarul, yang aku terpaksa cut kau tadi tu? Kalau ikut lawan Bahrain, kita tak boleh nak main high ball, long ball sebab kita tahu Faizal Halim dengan Arif Ahmad sangat kecil. Kalau tengok pun pada bahu je. Dan kita tengok Faizal Halim pun 2-3 kali try buat movement yang sama tapi tak lepas. Agak terkejut bila Faizal Halim Arif Ahmad dikeluarkan awal. Betul. Saya jangkakan Ki akan dikeluarkan dulu. Okey. Syarul. Sebab nampak Arif Ahmad tengah ada momentum yang tu tapi tiba-tiba dikeluarkan, agak kecewa lah. Aku suka kau petik Arif Ahmad ni sebab ada soalan yang sangat penting aku nak tanya kat guest. Aku nak ucap terima kasih kepada kau, Syarul. Jangan serik layan BDB, jangan serik call kita orang untuk topik-topik. Jangan lupa baca DM saya. Okey, Mak Gedi, dia dah petik Arif Aiman tadi dan aku teringin nak tanya kau tentang Arif Aiman yang di-hypekan gila untuk Piala Asia kali ini. Even dalam fantasy pun harga dia tak jauh daripada Karumi Toma dan sebagainya. Tetapi dalam Piala Asia ni aku sedikit hampa dengan Arif Aiman bukan kerana first game mungkin kau boleh kata dia main right wing back tu tak perfect lah. Kan? Tapi second game kau nampak dia banyak kali kena out muscle, dia kena tarik dari segi fizikal, dia tak boleh nak cope dari segi physicality. Kau rasa itu ada sesuatu yang hilang dalam permainan Arif Aiman? Bagi aku, bukan sekadar Arif Aiman semata-mata. Player yang ada sekeliling dia pun memiliki masalah sikit dalam perlawanan menentang Bahrain. Sebagai contoh, ketiadaan Darren Lock dekat bahagian depan. Biasanya ini adalah player yang akan link up play dengan dia. Dan juga Matt Davis. Tapi kita tengok lepas apa yang dilakukan oleh Matt Davis pada perlawanan pertama, memakan diri, dia tinggalkan space kat belakang. Dia seolah-olah macam takut sikit untuk support Arif Aiman dekat bahagian kanan. So, benda tu sebenarnya melimitkan kemampuan yang ada pada Arif. Sepatutnya kita release dia ni untuk pergi ke hadapan. Tapi dia terpaksa buat kerja tu seorang-seorang. Bebanan tu diletakkan terlalu banyak atas dia. So, sukar sebenarnya untuk dia. Betul. Even Captain Matt Davis nampak gila nervous dalam game yang pertama. Kesilapan yang membawa kepada kita bolos begitu awal dalam game dalam masa 12 minit dan sebagainya kan, Chun Hang. Dan untuk tambah lagi dengan tugas Arif Ahmad sebagai seorang right wing back, sebab kita boleh nampak ketika lawan Jordan, kita sebenarnya kehilangan seorang pemain yang kreatif seperti Endrick. Jadi dia terpaksa bergerak ke zon tengah untuk menjadi tujang kreatif tersebut. Betul. Dan sudah berkali-kali dia berjaya masuk dan cuba membuat progressive pass ke bahagian kiri, ke bahagian kanan. Itu dia ada buat. Betul. Tetapi dari segi defensif yang tu lain cerita lah. Yang kita tahu dia memang bukan seorang right back. Memang bukan seorang right back. Okey, aku nak pergi ke IG pula sebab tadi aku ada up story yang nak bagi peluang untuk mereka tanyakan korang soalan dan juga luahan untuk BDB pada hari ini menceritakan tentang Harimau Melaya. System of play yang kurang menjadi atau salah pilih pemain at Lepak Pro. Okey, so tadi kau dah jawab dah bab taktikal, dari segi pemain pun tak perfect. Tapi kita petik balik dari segi pemilihan pemain gantian yang dikritik hebat. Okey, Nacho satu, Soumaré. Even dalam game lawan Bahrain, kenapa kaki kiri Safawi tidak dibawa masuk untuk menjadi satu option yang berbeza? Dia bila cerita tentang player yang majoriti tak bersetuju adalah Nacho Insa, pemilihan dia. Aku tahu ada yang suka, ada yang tak suka, tapi majoritinya tak suka lepas tengok performance dia malam tu. Tapi ada juga a few player yang dipersoalkan keberadaan diorang dalam skuad ni. Contoh macam Soumaré dan juga Kuzaimi PE yang jarang-jarang dapat chances untuk beraksi dalam first 11, tapi memandangkan dia tahu taktikal Kim Panggon, dia dimasukkan ke dalam skuad macam ni. Okey. Itu satu. Dua, aku sangat-sangat tak bersetuju kehadiran Nacho Insa dalam skuad kali ini. Salah satu sebabnya adalah takkanlah sebabkan dia beraksi dekat peringkat tertinggi contoh macam La Liga, itu saja reason kenapa Kim Panggon nak bawa dia. Kau faham tak? Kalau disebabkan oleh kepimpinan dalam skuad kali ini, aku boleh persoalkan kepimpinan dalam kalangan player-player tempatan kurang dalam tim ni. Player yang paling senior siapa? Yang ada yang beraksi lamalah dengan skuad Harimau Melaya. Aku boleh cakap Syarul Saad. Seorang saja. Syami Safari masih muda. So
kalau nak bawa dia berdasarkan pengalaman semata-mata, aku rasa kalau macam tu, baik tepat dia kita gantikan dengan Safiq Rahim. Okey. Player yang ada pengaruh macam tu. Setuju dengan kau 100%. Kita ada beberapa lagi IG. So, kalau boleh jawapan tu jangan panjang sangat. Takut tak cukup tahan. Seorang lagi kita nak tanya. Okey, kita up satu lagi. Apa homework buat FAM dan MFL selepas Piala Asia at Arif Daniel? Mungkin question ini mungkin question ini tentang projek naturalisasi kan. Sebab ramai just to bagi idea, ramai yang menghentam projek naturalisasi sekarang dan lebih kepada pemain warisan. Itu yang ramai nak sekarang ni, sebab bila tengok berkali-kali pemain naturalisasi tidak dapat deliver, menjadi satu kehampaan di mata orang ramai lah, fans. Tapi kalau sorry Jemang, kalau aku berkenaan dengan soalan ni kan, aku lebih prefer untuk ketengahkan bakat-bakat muda. Contoh macam Syarul Nizam daripada Terengganu, centre back yang kita tahu main cukup banyak minit permainan. Ubaidullah. Player-player macam ni, Kim Panggon dah start perlu masukkan ke dalam pasukan slow-slow. Peranan Matt Davis, Corbin Ong, Dion kita tak nafikan masih lagi penting. Tapi transisi tu dah perlu ada. Player macam Feroz dah perlu start diberikan pendedahan dekat peringkat yang lebih tinggi. So itulah aku agak kecewa sebenarnya ketiadaan player-player macam ni, player-player muda yang kita tahu boleh deliver something walaupun kurang experience. Something yang ramai orang tak sentuh dalam game lawan Bahrain tu Faisal Halim aku rasa ada 3 kali melakukan hantaran memecahkan barisan ataupun mematahkan breaking the lines passes yang dia berjaya lakukan. Cuma bila aku tengok dalam 20 minit yang pertama lawan Bahrain tu aku begitu yakin Harimau Melaya, ibarat Harimau Melaya lah tim 87 ranking dekat dunia, Bahrain 130, sebabnya betapa banyaknya kali Chun Hang kita turnovers yang kita lakukan melalui high press itu. Termasuklah Faisal dengan si Arif yang melakukan press tinggi, tapi masalahnya setiap kali kita buat turnover, kita ibarat tak tahu nak buat apa dengan bola. Ya, dan ini terpulang kepada sistem formasi di mana mereka tidak ada support di situ. Dan sebenarnya dalam sistem yang kita pernah nampak, Darren Lock akan sentiasa berlari, bermati-matian di atas padang untuk melakukan link up, untuk press, untuk hold up, untuk menjadi poacher di dalam kotak penalti. Dan saya rasa dalam kedua-dua perlawanan ini Malaysia memang memerlukan seorang poacher dalam kotak penalti. Kalau kita nampak dalam game against Bahrain, Paulo Jose telah melepaskan beberapa chances yang boleh dikira big chances lah, di mana dia let the ball go too early, semuanya tak lepaskan shot dengan lebih awal. Dan bagi saya sebenarnya saya sangat kecewa kerana Syafiq Ahmad tidak dibawa ke Qatar. Okey, itu satu. Sebab kita tak cukup masa dah nak sambung perbualan ni. Sebab ada yang kata KPG ataupun Kim Panggon banyak overthinking ala-ala Pep Guardiola pun ada. Sebab Datuk Amidin ada sebut dia memang suka berfikir 24 jam. Dan bila dia overthinking dari segi, yelah aku faham dia turunkan taktik dan juga pemain berdasarkan lawan. Ranking 86-87 physicality diorang, negara Arab dan sebagainya. So mungkin ada unsur overthinking kat situ, ada yang cakap. Tapi lawan Korea bagaimana guys? Itu yang kita nak tahu, sebab ini adalah match day yang ketiga untuk Harimau Melaya di Piala Asia 2023 Qatar. Walaupun ialah kita dah tersingkir, melainkan kita menang 10-0 lawan Korea Selatan. Kita tak tahu apa-apa boleh jadi bola sepak kan. Kita ada Kish bersama dengan Zainal Abidin Hassan, Datuk Zainal bersama dengan S. Subramaniam dan juga Datuk Lim Tiong Kim yang akan berada di studio. Wan Karil Azwan dan Rizal Yusof adalah pengulas anda untuk perlawanan ini. 6.30 petang pre-show, 7.30 malam kick-off, 25 Januari Khamis nanti. Okey guys, nampak gayanya masih tidak mengizinkan pejam celik dekat 20 minit kita sembang tentang Harimau Melaya ni. Kita ucapkan terima kasih kepada caller Syarul tadi. Kita akan berehat sebentar, bila kita kembali selepas ini. Satu persoalan yang seperti biasa disebabkan ego, kita kena bincang kat sini. Pasal sama ada Liga 1 ni lagi elok daripada Liga 1 tu. Faham je lah apa aku maksudkan. To be honest, I think the Saudi League is not worse than French League, to be in my opinion. In French League, I think you have 2-3 teams with a good level. In Saudi now, I think it's a more competitive. They can say whatever they want. It's just my opinion, and I played there 1 year, so I know what I'm talking about. But I think right now we are better than French League, so we still improve. Do you use the criticism as motivation when you... It's part of the journey. I'm always dealing with that. I'm professional 22 years.
it's part of my journey to be a better man, a better player, a better father. So it's good. I like when the people doubt about me, and I prove again that 1 year with successful. I had last year a little bit difficult journey, but I'm glad that things happened because make me feel more strong. And you can see this year I did a fantastic season. I was the best goal scorer. Imagine to beat that animals, the young lions like Haaland, for example, with the goals. So I'm proud. I'm 39 soon, and I'm still looking good. So I'm proud. Okey, first kali tahniah kita ucapkan kepada Pak Do, kepada CR7 Cristiano Ronaldo kerana menang 3 anugerah dalam Globe Soccer Awards yang akhirnya Best Men's Player dimenangi oleh Erling Haaland dan juga tak silap aku Best Asian Player dimenangi oleh Son Heung-min. Dia menang untuk fan favourite punya kategori satu lagi top goal scorer di seluruh dunia untuk tahun 2023. 54 gol tak silap aku untuk negara dan juga kelab. Dan satu lagi anugerah yang dia menang, aku tak pastilah kan. Apa pun, apa yang kontroversi sekarang ni adalah apa yang diluahkan oleh dia. Tapi itulah kadang-kadang aku rasa mungkin dia nak pengiktirafan tu daripada seluruh dunia tentang pencapaian dia dekat Saudi League. That's why dia buat statement macam tu. Bahawa Saudi Pro League is not worse. Bermaksudnya dia nak kata dia lagi better lah daripada League One disebabkan level of competitiveness. Liga tu dari segi berapa tim yang betul-betul bersaing dekat French League. Mungkin kau boleh kata dalam 10 tahun yang terakhir cuma Lille dengan mungkin Monaco sahaja yang benar-benar memberi cabar PSG. Mencabar PSG. Tapi dekat Saudi Pro League mungkin lebih banyak lagi tim sekarang ni kan. Especially the Big Four yang bawah, PIF dan sebagainya. Chun Hang, bila kau dengar statement tu, even Opta dah buat dia punya ranking system cuma ada 5 pasukan Saudi Pro League dalam 24 pasukan dalam ranking sistem yang dilakukan oleh Opta mengatakan Cristiano Ronaldo adalah salah sama sekali. Bagi saya statement ini adalah sebuah message kepada Lionel Messi yang kita tahu beraksi di PSG, Liga Perancis. Sebelum ni lah. Mungkin ini adalah sebuah media stunt kerana kita tahu ataupun kita sedia maklum Alexan akan berlangsung akan bertemu Inter Miami yang akan berlangsung pada bulan Februari. I think in 2 friendly weeks. Match, That's match. After the Shanghai Shenhua punya match kan? In February 2nd kalau tak silap aku. Jadi mungkin ini adalah satu benda yang dia perlu luahkan untuk gain the media attention semua. Betul. Sebab nak bangkitkan, nak create high, nak bangkitkan rivalry Messi dengan Ronaldo yang semakin dilupakan. Dilupakan. Tapi dilupakan untuk sebab yang betul lah. Sebab tapi pada aku mungkin boleh kaitkan dengan Ballon d'Or baru ni. Silakan. Sebab kita tahu bila Messi menang, orang cerita pasal dia menang World Cup lah apalah. Sedangkan dalam tempoh period tu dah lepas. World Cup dah lepas. Betul. So mungkin dia nak cakap sekarang ni aku main dekat Saudi League yang mana lebih saing-saing dengan Liga A daripada kau beraksi dekat MLS sekarang ni. Takkan tahun depan kalau Messi skor jumlah gol yang sama dengan aku, kau nak iktiraf Messi sebagai Ballon d'Or sekali lagi. Itu pun mungkin kontroversi dia datang apabila yang FIFA Best Men's Player tu yang dimenangi oleh Messi. Ya, betul. Pada tahun yang sebenarnya tak berkait langsung dengan Piala Dunia yang dia menang tu pun. So that's why yang itu yang menjadi kontroversi yang paling kecoh. Kenapa Erling Haaland tak menang? Sebab macam tak logik pula Messi menang tu, sebab sampai troll keluar kata kalau Messi dah 76 tahun sekalipun dia tetap akan menang anugerah tu sekali untuk musim-musim yang akan datang. Tetapi bila kau tengok Opta dah keluar benda ni, lepas tu League One pun balas dengan gambar Mbappe cubit pipi dia sebab diorang pernah main friendly iaitu kalah 5-4 kepada PSG. Sejauh mana, okeylah aku faham mungkin PR stunt, media stunt. Tetapi ada juga yang mengatakan ini adalah ego yang ada pada Cristiano Ronaldo yang masih lagi, even dalam Globe Soccer Awards tu, dia boleh kata I'm still outscoring Erling Haaland, tapi tanpa mengambil kira konteks Erling Haaland injured berapa lama dia dalam main season kat dalam EPL kan. Kau main kat EPL kot. Kau bandingkan dengan Saudi Pro League kan. So, okay, to be fair lah, to be frank, Chun Hang, adakah kau benar-benar nampak Saudi Pro League ni kompetitif sampai level top 5 league dekat Europe? Tak. Saya sempat tengok beberapa perlawanan dan bagi saya intensity tu luar dia beza sangat sebab
kalau kita nampak technical skills di Liga Saudi itu tidak boleh compete, tidak boleh bersaing dengan pemain-pemain Eropah yang memiliki skills yang lebih baiklah bagi ada saya. Ataupun mungkin timing dia cakap benda ni selepas nama besar macam Jordan Henderson datang 6 bulan nak caw terus sebab dia kata dia tak boleh nak adjust dengan kehidupan yang tak ada entertainment dekat Damam, dekat Riyadh dan sebagainya. Yelah, of course kau Englishman kan, kau tahulah diorang punya keperluan lifestyle apa dalam hidup diorang, lifestyle diorang. Dia nak caw, Benzema dilaporkan tak happy, Aymeric Laporte dilaporkan tak happy, Neymar tak sentuh kaki, tak sempat lagi nak beraksi bersama dengan Al Hilal. Banyak yang dilaporkan nak caw sebenarnya. Even Roberto Firmino dilaporkan nak belah. In a way aku sebenarnya daripada statement Cristiano ni, aku sebagai orang yang ada dekat Asia, aku suka. Sebabnya kita orang Asia seringkali direndah-rendahkan berbanding dengan Eropah. Betul. Macam Chuhan kata dari segi teknikalnya memang jauh beza kalau kau tengok player-player dekat Saudi League kan. Itu satu. Duanya dari segi kehadiran penonton pun tak sama. Jauh berbeza. Betul. Tim-tim besar, yes, mungkin. Tapi bila kau lawan dengan tim-tim kecil, stadium tak penuh pun. Betul. Sangat-sangat berbeza suasana tu dengan dekat Eropah. Yep. So, untuk kata Liga A ni lagi kompetitif, aku memang tak setuju. Dia yang lawak dia bila kau tengok Opta keluar ranking sistem ni sebab ialah dia dah buat statement macam tu, orang nak carilah cara untuk membuktikan sama ada apa yang dia kata tu betul atau salah kan. Bila Opta buat ranking sistem ni, kau boleh tengok dengan begitu ketara sekali, cuma satu tim yang ada dari Saudi Pro League yang berada dalam kedudukan top 10 iaitu Al Hilal di tempat yang ke-8. Al Nassr tim Ronaldo pun tempat yang ke-11 dalam lig saat ni pun diorang ketinggalan 7 poin dengan Al Hilal pada ketika ini. Dan secara keseluruhannya cuma ada 5 tim daripada 24 tim yang 19 daripadanya adalah tim daripada Ligue 1 yang mengatasi pasukan Saudi ni. Tapi aku rasa mungkin apa yang dimaksudkan tu adalah dari segi betapa kompetitifnya liga tersebut. Tapi bila kau tengok secara keseluruhannya, even baru ni Ronaldo Nazario ada buat satu list 8 pemain yang dia mengatakan adalah the best of all time. Dia memasukkan nama Messi tapi tak ada nama Ronaldo dekat situ. So, adakah ini semua reaction daripada Ronaldo berdasarkan semua benda-benda yang macam ni berlaku pada ketika ini? Bagi saya, it's all PR stunt lah semua ni. Untuk stay relevant semua kenalah keluarkan statement seperti ini yang agak surprising juga, yang agak teruja. Tetapi kita sedia maklum bahawa Ronaldo tidak pernah beraksi pun di League One. So how does he know? Itu yang paling kelakar tu. Sedangkan dia tak beraksi seminit pun di Liga Perancis. Dan dia kata I played 1 year in Saudi Pro League, tapi did you play in League One? Yeah, exactly kan. Dan tentang pemain-pemain yang dikatakan unhappy, dan ini adalah satu kemungkinan besar di mana budaya mereka tak sesuai, mereka tak serasi dengan culture, dengan life dia, sebab mereka datang dengan keluarga mereka. Betul. Jadi bukan as a professional tetapi as a family. Jadi mungkin dari segi personal life ada masalah nak balik ke. Dan lagi satu faktor adalah faktor Euros yang akan datang pada hujung musim. Di mana mereka tahu if you play in Europe, kemungkinan besar anda akan dipilih dalam skuad. Sebab tak dinafikanlah dia punya intensity luar berbeza di Liga Eropah. Betul, dan tak dinafikan apa yang dicapai oleh Ronaldo pada usia 38 tahun, no matter what, kita kena akui masih hebat apa yang dia capai. 54 gol untuk klub dan juga negara. Dan bagaimana dia begitu, kadang-kadang ego tu bagus sebab itu mendorong anda untuk terus kompetitif pada usia berapa pun. Dia pun ada kata dia nak retire dalam masa terdekat, tapi lepas tu dia buat lawak, dia kata 10 tahun lagi. Kan? So kita faham kenapa Ronaldo menjadi Ronaldo, perangai dia macam tu sebabkan ego dia pada diri dia sendiri juga, dari segi betapa kompetitifnya dia terhadap performance dia sendiri kan. Okey, kita nak move on kepada Liga Fantasi berbulu dengan bird sebab masa tidak mengizinkan. Nak move on, kita nak tengok dari segi pungutan poin aku selepas game week yang ke-21. Agak hamba aku setakat ni sebab aku selalu salah pilih kapten sebenarnya. Minggu ni pun aku salah pilih kapten. Aku tak pilih Cole Palmer, aku pilih Bukayo Saka. So total point aku adalah 57 poin. Ranking aku masih lagi berlega-lega sekitar 300,000 di dunia. Tak hebat macam musim lalu, tetapi
Aku masih lagi ada semua chips aku di mana aku menjangkakan aku masih lagi mampu untuk berada dalam kedudukan top 50k ataupun top 100k sebelum tamatnya musim ini. Total point aku 1222. Dua, aku masih lagi merancang untuk kembalikan Erling Haaland dalam tim aku. Sebab dia dah start training dilaporkan, so dia mungkin priority transfer aku untuk minggu akan datang ni. Pada waktu yang sama aku gatal, aku nak Diogo Jota juga, aku nak Estupinan juga yang baru skor 8 point semalam. So tamak transfer dia satu je dia. So mungkin akan ambil -4, aku tak pasti, tapi total point aku di bawah safety score aku minggu ni. So aku jatuh sikit ranking aku, mungkin sikit je lah, dalam 20,000 kedudukan aku jatuh daripada 370 ke 390 ribu di dunia antara 11 juta yang bermain. So ini akulah. Chun Hang mana? Last season saya saing aku, tapi di season Mak Kening dulu. Chun Hang, sorry. 1139 dekat 100 point juga aku leading kau. Tak. Kalau kita nampak, saya telah menggunakan chip wildcard sebenarnya. Oh, dah guna? Dah guna. Maksud kau second wildcard ke first? Yang ni first wildcard. Bukan, sebab lepas Game Week 20, wildcard kau dah burn kalau kau tak pakai sebelum Game Week 20, the first wildcard. First wildcard lah. That means it's the second wildcard lah. Yang ni second wildcard. Maknanya kau dah burn lah, kau dah tak ada wildcard langsung sebab kau tak guna yang pertama. Berapa wildcard. Tetapi yang ni memang wildcard. Cuma pilihan kapten yang salah. Tapi saya ada Diogo Jota, saya ada Nunes, saya ada Gabriel. Semua top scorer. Damn. Cumanya kapten salah pilih lah, Foden. Ya. Tapi wow, kau dah semua big hitter ada kat dalam tim kau ni. 68 point cuma kapten lah. Ada. Cuma sekarang ni saya masih ada kumpul sedikit duit dalam piggy bank. Saya nak kembalikan Erling Haaland. Sama lah. Aku ada 8.8 juta. Semua orang sekarang dengan tak ada Salah, tak ada Haaland. Yeah. Kau paling kurang ada 7-8 juta, dia ada 13 juta. Benda dia memang mental lah. Tapi Mak Kening mungkin sebab kita bagi alasan untuk dia, sebab dia busy coaching. Betul. Di season dia busy coaching. Kalau dulu dia dengan Eli alasan sama. Tak tukar player bagai, tapi sekarang ni alasan kukuh Mak Kening. Aku ada satu fun fact pun. Setiap kali kalau aku nak dijemput datang ke BDB, setiap kali itulah aku akan tertidur. Waktu deadline tu. Tak sempat nak tukar. Aku sibuk apa ni. Aku memang dah nampak. Memang kau tak tipu sebab nampak ketara kau masih ada Son, kau masih lagi ada Kabore, Salah, Trent, semuanya yang memang dah lama dilaporkan injured dan kau tak buat apa-apa perubahan. Aku bajet kau mungkin akan ada 2 free transfer untuk Game Week 22 kan, sebab kau tak guna kan. Sayanglah. Bila kau dah ada 2, kau nak roll lagi 1 minggu tu, kau burn 1. So kau tetap akan 2 je all the way. Mungkin aku pakai wildcard. Boleh, tapi cuma bab chip strategi tu aku akan share mungkin minggu depan lah. Kita tengok dulu kedudukan Liga BDB setakat ini dari segi kedudukan top 10. Siapa yang mendahului, mungkin ada perubahan sedikit. Wenger Zipper ni memang power. Sean Tam 1358 point, 7 point di atas Kota Lama City. Jegen ISM, Adam Budiman pun memang dah lama kat situ, dan KLFC antaranya Adik Topik nombor 7 sekarang, itu dia nombor 1. Mikel Arteta Badakos pun ada dekat situ. Galacticos, Nunes Zoboslai, Ais Rajin, Spursy, semua dalam lingkungan 1,300 point dah ada. Jauh. Kalau tengok betapa jauh ni dia leading. Aku pun ketinggalan dekat 80 point daripada tempat ke-10. Mungkin sedikit lah, dekat 90 point dekat ketinggalan kan, daripada tempat yang ke-10. Tetapi di season memang berbeza sebab kalau last season kau sentiasa ada salah satu antara Salah atau Haaland. Kane. Di season tiba-tiba untuk jangka masa yang panjang tak ada Haaland. Untuk jangka masa yang panjang sekarang tak ada Salah. Kan? So dia lebih membuka kepada casual player untuk captaincy menyerlah. Okey, ada 2 player yang aku nak suggest kepada orang di luar sana selain daripada mengejar pemain double game week, sebab dilaporkan City dan kemungkinan Liverpool akan ada double game week pada game week 25 akan datang. So of course kau kena load up dengan players ni lah. Tapi kalau kau tengah cari budget player, Dan Burn, Newcastle antara yang cantik sekarang ni sebab 3 perlawanan selepas Aston Villa pada game week 22 tu adalah dalam kategori hijau, di mana dijangka Newcastle boleh keep clean sheet. Dan Burn boleh dapatkan point untuk gol atau assist. Kita tahu Dan Burn ni antara player Newcastle dia tak yang main lah Burn. Dia anak emas Eddie Howe bro. Dia anak emas Eddie Howe. Silap-silap ada gambar pelik-pelik yang dia simpan Eddie Howe. Dan Livramento yang cun gila untuk 5 game pun drop macam tu je untuk dia. Kan? So aku yakin no matter what dia akan main. Dan kalau kau nak kau suka point, kau ambil lah dia 4.4 juta. Joao Pedro semalam sedikit menghampakan lah, tapi dengan injury crisis yang ada pada Brighton sekarang ni, Chun Hang, do you expect him to keep starting? Ya, dan sebenarnya dia berada dalam tim saya.
FPL. Wow. Dia tak skor lah, 2 minit tak skor, tetapi dia adalah set piece taker, penalty taker. Wow. Dengan Tottenham juga ada skor 2 biji penalti seperti ini. Betul. Dan bagi saya João Pedro adalah João Pedro dengan Evan Ferguson. Ya. Kedua-dua pemain ini perlu ada lah. Okey. Bagi aku João Pedro lebih penting sebab minit permainan tu sangat penting bagi aku dalam FPL lah. So now minit permainan dia terjamin dan dia adalah penalty taker, set piece taker macam Chun Hang cakap tadi. Itu adalah satu aset yang sangat besar dengan harga bajet bro 5 juta lebih je. Murah. So why not? Kalau kau tanya aku bab player bundle ni lah dari segi harga bajet kan. Tapi of course player yang kau nak kejar sekarang ni of course Man City players, Liverpool players, kemungkinan besar Chelsea, Spurs semua ada antara tim yang akan blank pada game week ke-26. Itu sebabnya aku cerita pasal chip strategi ni sangat penting. Pada minggu hadapan, kalau kau nak tahu, kau kena tengoklah minggu depan. Aku nak ucap terima kasih pada Mak Kening. Busy coaching Galacticos, mungkin ada kata-kata terakhir nak diluahkan? Tak ada apalah. Kita mungkin boleh berbeza pendapat dengan semua orang mengenai kita punya performance dekat Piala Asia. Tapi kita tak boleh lari daripada tujuan asal kita adalah terus menyokong ketika pasukan kita kalah. Itu saja. Setuju. Yeah. Chun Hang? Teruskan sokongan anda kepada Harimau Malaya. Itu saja. Alright. Guys, macam biasalah. Kita dekat sini, kita bukan pandit, kita bukan expert pun. Kita sekadar peminat bola sepak yang rajin mengkaji, research dan ingin meluahkan pendapat masing-masing. Tak semestinya kita betul, tak semestinya kita salah. Sekadar berkongsi pendapat kita. DBDB mengucapkan selamat malam. Kita jumpa lagi minggu depan. Teruskan memberikan sokongan kepada Harimau Malaya.